Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia sedia maklum bahawa Malaysia beraspirasi untuk menjadi pusat perbankan Islam dunia. Oleh itu, saya dan rakan-rakan saya akan membentangkan tajuk berkenaan dengan perbankan Islam di Malaysia. Saya Muhammad Nabil Haikal bin Abdah, nombor matrik 061397 bersama rakan-rakan saya Nurul Akilah binti Amran, Nurul Izzah Fadilah binti Ayub Khan, Muhammad Ayub Khan, Nurul Syafiqah binti Johari akan membentangkan tajuk-tajuk berkenaan dengan perbankan Islam di Malaysia. Antara isi kandungan yang kami akan bentangkan ataupun akan kami terangkan, yang pertama adalah pengenalan mengenai perbankan Islam di Malaysia, definisi, sejarah, simpanan ataupun jenis-jenis simpanan dalam perbankan Islam, jenis-jenis pembiayaan dan pelaburan dalam perbankan Islam dan kesimpulan keseluruhan bagi tajuk yang diberikan. Untuk pengenalan, Malaysia telah pun diiktiraf sebagai negara perdagangan ke-18 terbesar di dunia dan dihormati sebagai model negara Islam dan membangun yang dianggap progresif dan berjaya. Di dalam merealisasikan aspirasi itu, Malaysia telah memilih untuk melaksanakan dua banking system iaitu perbankan Islam sebagai alternatif kepada perbankan sedia ada di negara kita dan juga pendekatan kaedah harmonisasi undang-undang syariah dan sivil di dalam sistem perbankan Islam. Kemudahan infrastruktur undang-undang yang lengkap dan menyeluruh dalam sektor perbankan, modal, pasaran modal, sekuriti dan sebagainya menjadi faktor penting kepada kepesatan perkembangan industri perbankan Islam di Malaysia. Perkembangan perbankan Islam di seluruh dunia turut mempengaruhi perkembangan perbankan Islam di Malaysia. Hal ini jelas menunjukkan kesedaran dan keprihatinan masyarakat Malaysia terhadap peranan institusi perbankan Islam itu sendiri. Mengikut statistik yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia, sebanyak 17 bank Islam yang telah wujud di Malaysia yang beroperasi di bawah sistem perbankan Islam. Ini menunjukkan suatu peningkatan yang mantap jika dibandingkan dengan penumbuhan perbankan Islam pada tahun 1983. Segala perkhidmatan yang ditawarkan oleh setiap institusi perbankan dipantau oleh panel syariah setiap bank yang telah dilantik. Perkembangan sistem perbankan Islam di Malaysia terus rancak berkembang seiring dengan perbankan konvensional yang sedia kukuh, yang mana hingga akhir 2019, aset sistem perbankan Islam meningkat kepada ringgit Malaysia 835.19 bilion berbanding dengan 771.81 bilion pada tahun 2018. Manakala deposit Islam dan akaun pelaburan sistem perbankan Islam pada tahun 2001 berkembang 39.8% iaitu sebanyak ringgit Malaysia 968.9 bilion berbanding tahun 2020 38.9% iaitu sebanyak 889.9 bilion. Ini menunjukkan kestabilan pelaburan di Malaysia sangat stabil. Ia dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia pada tahun 2020. Kedua, saya akan menerangkan definisi perbankan Islam. Perkataan bank berasal daripada perkataan Itali iaitu banco yang bererti kepingan, papan tempat meletakkan buku atau sejenis meja iaitu bench. Kemudian penggunaan telah diperluaskan kepada meja iaitu kaunter, tempat penukaran wang yang digunakan bagi memberi pinjaman dan penukar wang di Eropah pada abad pertengahan untuk mempamerkan wang mereka. Dari sinilah bermulanya perkataan bank. Penukaran wang semasa urusan bank zaman purba memainkan peranan penting bagi mengawal bank, iaitu pengusaha bank pada abad pertengahan akan dimansuhkan oleh orang ramai jika dia gagal dalam urusannya, dan dari sinilah timbulnya perkataan bankrupt. Manakala, bagi sistem perbankan Islam boleh didefinisikan sebagai satu sistem perbankan yang prinsip perjalanannya dan amalannya berlandaskan dengan hukum Islam atau dalam bahasa Arab iaitu dipanggil syariah. Ia bererti segala urusan yang terdapat di dalam bank sama ada urusan penyimpanan wang maupun urusan pembiayaan
dilakukan berlandaskan hukum hakam syariah atau sekurang-kurangnya tanpa melanggar larangan-larangan yang telah diterapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui hukum hakam syariah seperti riba, penindasan dan sebagainya. Penggunaan prinsip ini juga meliputi transaksi-transaksi bank yang lain seperti urusan kiriman wang, surat jaminan, surat-surat kredit dan tukaran wang asing. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah binti Johari, nombor matrik 061396. Baik, pada hari ini saya akan menerangkan berkaitan dengan sejarah perbankan Islam di Malaysia. Okey, perbankan Islam di Malaysia ni bermula apabila zaman dahulu petani-petani ni dia ataupun masyarakat dululah dia mengamalkan amalan jual janji untuk mengelakkan amalan riba dan berhutang dengan cuti. Amalan jual janji ni macam mana? Macam ni, si penjual ni jual motor. Contohnya dia jual motor dalam tempoh setahun. Selepas setahun, dia ambil semula motor tu. Jadi dia berpakat dengan si pembeli tu. Okay? Tujuan dia buat macam ni adalah untuk mendapatkan modal dan supaya mereka ni dapat mengelakkan diri daripada terlibat dengan pinjaman yang mendatangkan riba. Okay? Contohnya pinjam dengan along, terlibat dengan cheating. Okay? Jadi mereka buat macam tu. Dan bentuk akad dan budaya masyarakat ni penting untuk dikembangkan. Jadi mereka ni merangka lah. Zaman dulu mereka merangka yang amalan ni penting. Sebab apa? Sebab mereka ni nak modal untuk berniaga. Jadi produk modal ni dikembangkan dan menjadi asas dalam perbankan Islam. Okay? Jadi asas untuk mendatangkan modal lah kepada petani-petani ni. Okay. Yang ketiga, ahli-ahli ekonomi Islam dan pegawai bank dunia merangka penubuhan bank perdagangan Islam yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip muamalat Islam. Dan start daripada peristiwa itulah ataupun start daripada amalan yang dilakukan oleh petani-petani ni, mulalah pegawai bank dan ahli-ahli ekonomi Islam ni merangka untuk mengeluarkan perbankan Islam yang berasaskan syariah, supaya dia orang dapat elak daripada perkara-perkara yang mendatangkan riba. Baik. Baik, seterusnya selepas mereka ni merangka produk-produk perbankan Islam, menubuhkan perbankan Islam, mereka ni mula menubuhkan institusi yang pertama dalam perbankan Islam, iaitu dia orang menubuhkan lembaga urusan dan tabung haji. Kalau zaman dulu dia panggil LTH, lembaga tabung haji. Sampai sekarang lah panggil lembaga tabung haji. Tujuan mereka ni menubuhkan LTH ni, lembaga tabung haji ni zaman dulu ni hanya satu je. Untuk nak bagi orang-orang yang nak pergi haji ni kumpul duit secara sikit-sikit. Bagi membolehkan mereka ni pergi menunaikan haji. Sebab kalau nak kumpul sendiri kan kadang tak mampu. Jadi mereka menubuhkan lembaga ni untuk orang Malaysia ni kumpul sikit-sikit dan bila dah cukup boleh pergi menunaikan haji. Okey? Dan kemudian kejayaan bank-bank Islam di beberapa buah negara seperti Qatar, Mesir, UAE, Pakistan, Iran, maka umat Islam di Malaysia telah mencadangkan supaya bank Islam ditubuhkan di negara ni. Sebelum tu institusi pertama lembaga tabung haji. Tapi bila mereka tengok kejayaan di beberapa buah negara, negara yang seperti tadi, jadi mereka pun bercadang untuk menubuhkan bank Islam. Okey? Dan pada tahun 1980, Kongres Ekonomi Bumi Putra telah membenarkan supaya kerajaan menubuhkan bank Islam untuk mengumpul dan melaburkan wang umat Islam dalam bidang pelaburan yang halal dan menguntungkan. Dan pada tahun 1987, bank Islam pertama telah diwujudkan pada tahun 1983 yang dikenali sebagai Bank Islam Malaysia Berhad. Sampai sekarang lah bank Islam tu masih beroperasi. Justeru, Syarikat Takaful Malaysia Berhad wujud
selaku mengendali takaful yang pertama pada tahun 1987. Jadi start daripada situlah mula berkembangnya perbankan Islam sehingga sekarang. Okey? Dan apa kebaikan bank Islam ni berbanding dengan bank satu lagi adalah mereka mengamalkan perbankan ataupun urus niaga yang berkonsepkan ataupun yang mengikut syariah. Okey, itu adalah kelebihannya. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzah Fadilah binti Muhammad Ayub Han, nombor matrik 061423. Saya akan menerangkan tentang jenis-jenis simpanan dalam perbankan Islam. Okey, jenis-jenis simpanan dalam perbankan Islam ada 6. Antaranya ialah akaun semasa, akaun simpanan wadiah, perkhidmatan ATM, akaun pelaburan am, akaun pelaburan khas, akaun simpanan mudharabah. Okey, kita masuk pada jenis yang pertama iaitu akaun semasa. Akaun semasa, bank menerima deposit daripada penyimpan-penyimpan yang inginkan penjagaan selamat dan kemudahan penggunaan wang mereka dalam bentuk simpanan akaun. Dalam akaun semasa ini dikira dalam hukum wadiah. Tetapi bank meminta keizinan penyimpan-penyimpan untuk menggunakan wang mereka selama mana wang itu tersimpan pada pihak bank. Dalam masa yang sama juga, penyimpan-penyimpan juga berhak mengeluarkan sebahagian atau semua baki simpanan mereka bila-bila sahaja mereka perlukan. Dalam masa yang sama, bank juga memberi jaminan untuk mengembalikan baki tersebut. Tetapi, semua manfaat dan keuntungan yang didapati daripada penggunaan baki simpanan penyimpan-penyimpan yang ada bukan milik penyimpan, tetapi semuanya menjadi hak bank. Bank juga memberi buku cek dan lain-lain hikmat biasa seperti akaun semasa kepada penyimpan-penyimpan. Okey, seterusnya kita masuk kepada akaun simpanan wadiah. Akaun simpanan wadiah ni senang ceritanya sama dengan akaun semasa. Tetapi bank bercadang untuk memberikan keuntungan tu sama ada mengikut budi bicara mereka. Kalau diorang nak bagi, diorang nak share keuntungan tu share dengan penyimpan. Kalau tak. Itu kembali kepada hak bank. Okey, seterusnya kita masuk kepada perkhidmatan ATM iaitu Automated Teller Machine. Okey, dikenali sebagai ATM di mana kita semua tahu apa itu mesin ATM. Okey, mesin ATM ni diberi pemegang-pemegang diberi satu kad smart untuk kita keluar masuk duit boleh, kita nak buat apa-apa kiranya semua segala rekod kita yang kita keluar masuk duit ada dalam kad bank masing-masing iaitu kad smart tu. Okey, seterusnya kita masuk kepada akaun pelaburan am di mana bank menerima wang daripada penyimpan-penyimpan yang bermaksud untuk melabur melalui bank dalam bentuk akaun pelaburan berasaskan prinsip al-mudharabah. Bank menjadi pengusaha dan penyimpan menjadi pemilik kepada modal. Okey, kedua-dua mereka bersetuju untuk membahagi keuntungan yang diperolehi dari usaha bank yang melaburkan wang simpanan itu. Dalam masa yang sama, bank juga bercadang untuk menawarkan nisbah pembahagian pada kadar nisbah keuntungan pada kadar 70% kepada penyimpan dan 30% kepada bank. Tetapi tawaran nisbah ini bergantung kepada bank itu sendiri. Dalam masa yang sama juga, penyimpan dalam akaun pelaburan am ni tidak boleh ikut campur dalam urusan pelaburan wang tersebut. Tetapi jika bank mengalami kerugian, penyimpan juga perlu menanggung kerugian tersebut. Kalau bank rugi, anda pun rugi. Macam tu. Okey, seterusnya kita tengok akaun pelaburan khas. Dia lebih kurang macam akaun pelaburan am, tetapi bank menerima deposit daripada pelanggan yang datang daripada sektor kerajaan yang terpilih dalam bentuk akaun pelaburan khas dalam prinsip al-mudharabah ni. Okey,
Pelaburan modal dan nisbah pembahagian keuntungan ni boleh dirunding antara bank dan pelanggan. Tidak macam tadilah. Kalau tadi memang tak boleh dirunding, bank sendiri yang menetapkan. Okey, yang terakhir sekali ini adalah merupakan satu produk baru daripada bank yang di mana mereka memperkenalkan akaun simpanan mudharabah, iaitu pelanggan akan mendapatkan pulangan, pelaburan dan kemudahan pengoperasian akaun simpanan mereka. Dan juga pelanggan akan mendapat manfaat takaful keluarga berkelompok yang di mana mereka mendapat perlindungan selama 24 jam sehari di seluruh dunia jika berlaku sebarang kematian pelanggan. Seterusnya, kita akan pergi kepada jenis-jenis pembiayaan dan pelaburan dalam perbankan Islam. Sebelum itu, saya mengenalkan nama. Nama saya Nurul Akilah binti Amran, memegang nombor metrik 061424. Okey, saya meneruskan untuk tajuk jenis-jenis pembiayaan dan pelaburan dalam perbankan Islam, iaitu terdapat banyak jenis pembiayaan, bentuk pelaburan dan khidmat yang telah disediakan oleh pihak bank dan kepada peminjamnya dan rakan pelabur dan pelanggan mereka. Pada peringkat awal penubuhan bank, jenis-jenis pembiayaan, pelaburan dan khidmat berkemungkinan terhad tetapi akan dilihat dan dipertimbangkan dari masa ke semasa. Jenis-jenis pembiayaan dan pelaburan ini akan menceritakan dengan lebih khusus mengenai pelaksanaan projek, memperolehi harta dan model pusingan. Itu akan menceritakan sedikit mengenai model pusingan dan harta-harta dan dengan untuk mengenal pastilah apa yang kita tak tahu. Okey. Pembiayaan dan pelaburan yang dilakukan oleh pihak bank boleh dilakukan bagi kegiatan-kegiatan pengeluaran ekonomi yang tidak bertentangan dengan hukum syarak. Ingat, tidak bertentangan dengan hukum syarak. Terdapat beberapa punca dan bentuk-bentuk yang akan kita ceritakan dalam pembiayaan dan pelaburan ini. Yang pertama, kita pergi kepada punca-punca dahulu, iaitu kedudukan keuntungan sesuatu projek. Dan yang kedua ialah kedudukan wang simpanan dan kemampuan bank. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah polisi bank mengenai pembiayaan dan pelaburan. Juga kita akan ceritakan bentuk-bentuknya yang ada 3, iaitu meliputi 3 bidang am. Pertama, melabur atau membiayai dalam sesuatu projek atau beberapa bahagian dalam projek tersebut seumpama projek pengeluaran binaan. Macam keluar yang nak buat binaan, nak buat hak tepi jalan, nak buat rumah, ada yang buat apartmen gitu-gitu. Pertanian, perkilangan, perdagangan dan sesuatu yang memerlukan khidmat. Seterusnya, untuk bentuk yang kedua ialah membayar pelanggan. Membayar pelanggan supaya harta yang didapati tetap sama ada yang bergerak atau yang tidak bergerak seperti tanah, kilang, loji, bangunan termasuk rumah serta alat-alat jentera yang digunakan. Okey, seterusnya yang ketiga ialah membayar pelanggan dari sudut kehendak. Dari sudut kehendak, modal pusingan seumpama mendapatkan dan memegang barang atau stok. Yang ketiga ni umpama kita bayar kepada pelanggan dan modal pusingan tu umpama mendapatkan dan memegangkan barang stok tu dan inventory seperti alat ganti, bahan-bahan mentah dan barang-barang yang belum sempurna. Seterusnya juga, pembiayaan dan pelaburan ini telah disediakan oleh pihak bank mengikut jangka masa. Dia terbagi kepada 3 kumpulan, iaitu pertama jangka pendek yang mana jangka masanya adalah kurang daripada 1 tahun. Jangka pendek kurang daripada 1 tahun. Ini jangka-jangka dia. Yang kedua ialah jangka sederhana yang mana tempoh dia hanya melibatkan di antara 1 hingga 3 tahun dan yang ketiga ialah jangka panjang. Jangka yang panjang sekali yang mana jangkanya melebihi 3 tahun. Okey, dalam menyediakan pelaburan dan pembiayaan ni mengikut hukum-hukum
syarak, terdapat beberapa bentuk-bentuk pelaburan dan pembiayaan dalam yang disediakan oleh pihak bank berlandaskan hukum syarak. Jadi mari kita sama-sama melihat bentuk-bentuk yang disediakan oleh pihak bank dalam mengikut hukum syarak. Yang pertama, kita akan lihat bentuk yang pertama ialah pembiayaan projek berasaskan al-mudarrabah. Al-mudarrabah. Okey, yang pertama ni kita akan terang sedikit yang mana menggunakan mudarrabah ini untuk pembiayaan projek kerana hukumnya berlandaskan hukum-hukum syarak. Jadi bila kita tengok balik buku syariah apa semua, al-mudarrabah ni ada dalam situ. Okey, pembiayaan mempunyai ciri-ciri yang terpenting. Berlandaskan hukum syarak tu. Yang pertama, ini dalam mudarrabah lagi ya. Yang pertama adalah keseluruhan wang perlu disediakan oleh pihak bank. Jadi mudarrabah ni keseluruhan wang, iaitu pemilik modal perlu disediakan oleh pihak bank dalam membiayai projek dan pelanggan, iaitu dalam membiayai pengusaha lah, dan untuk menguruskan dan mengusahakan projek yang dilakukan. Jadi pihak bank perlu menyediakan duit tersebut. Nisbah pembahagian keuntungan mereka akan diperoleh oleh pihak bank dan pelanggan telah dipersetujui dan diselesaikan di dalam perjanjian, dan mereka juga telah berjanji antara dua pihak ini untuk mempersetujui perkara tersebut, iaitu bank menjadi pihak pemodal. Okey. Semasa proses projek dijalankan, pihak bank tidak boleh mencampuri pengurusan projek. Jadi bila projek ini dijalankan, bank tidak boleh mencampuri dan mengganggu projek ini dijalankan kerana sudah berjanji di perjanjian sebelum ini. Tetapi pihak bank hanya boleh mengawasi dan membuat susulan. Mereka boleh tanya-tanya sahaja, tetapi pihak bank akan mengalami kekacauan jika terdapat kerugian berlaku di dalam projek tersebut. Jadi kalau ada apa-apa masalah, pihak bank akan bermasalah sebab duit daripada mereka, jadi duit tu akan bermasalah. Mereka akan jadi bermasalah. Dan pihak bank akan menanggung keseluruhan kerugian tersebut, kecuali jika disebabkan oleh pengusaha itu sendiri cuai, seleweng atau penyalahgunaan. Okey, kita pergi yang kedua, iaitu pembiayaan projek berasaskan al-musyarrakah. Al-musyarrakah. Okey, apa yang disebutkan dengan al-musyarrakah ni? Okey, pihak bank menggunakan al-musyarrakah untuk membiayai projek. Terdapat juga ciri-ciri yang seperti al-mudarrabah. Di sini kita cerita sebagai musyarrakah. Ciri-ciri dia ialah yang utama ialah segalanya akan dilakukan berbentuk bersama-sama. Seperti pihak bank dan pelanggan atau pelanggan dengan pelanggan sendiri mengeluarkan atau menyumbangkan pembiayaan untuk mendapatkan hasil usaha yang sama. Jadi kata kunci dia ialah bersama-sama di musyarakah ini. Pembahagian nisbah keuntungan yang dilakukan adalah di antara pihak bank dalam pelanggan atau pelanggan dengan pelanggan tu sendiri. Telah dinyatakan dan dipersetujui di dalam perjanjian yang dilakukan oleh mereka sebelum memulakan projek. Walau bagaimanapun, nisbah keuntungan mereka akan diperoleh oleh mereka tidak akan sama dengan sumbangan nisbah yang telah dibiayai oleh mereka. Itu boleh pelanggan dan oleh pelanggan itu sendiri. Namun begitu, pihak bank akan turut serta dalam pengurusan projek ni. Macam tadi tu, pihak bank tak boleh ganggu. Yang ni, pihak bank boleh masuk dalam urusan projek tersebut, kecuali pihak bank memberikan kebebasan atau keizinan kepada pelanggan itu sendiri dan pelanggan-pelanggan untuk menguruskan projek itu. Jadi kecuali kalau bank tu kata saya malas nak ambil tahu, jadi pelanggan saja yang menguruskan projek itu. Hal ini juga apabila terdapat kecelakaan atau kerugian dalam projek tersebut, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama-sama. Ayat musyarakah ialah kata kuncinya ialah bersama-sama dengan pihak bank mengikut nisbah yang disumbangkan terhadap pembiayaan projek tersebut. Seterusnya bentuk yang ketiga ialah pembiayaan memperolehi harta berasaskan jualan dengan tambahan untung.
Okey, yang ini pula dia akan bank akan membiayai pelanggan yang menginginkan harta tetap, harta tetap. Iaitu sama ada berbentuk tidak bergerak ataupun berbentuk bergerak seperti tanah, rumah, kereta dan pengangkutan yang lain. Pihak bank juga tidak akan tinggal diam, takkan diam punya, dan melakukannya berlandaskan hukum jualan dengan tambahan untung. Hukum jualan dengan tambahan untung, itu kata kunci dia. Perkara-perkara yang penting dalam melakukan pembiayaan seperti ini adalah pelanggan dibelikan harta oleh pihak bank. Dibelikan harta tau oleh pihak bank. Bukannya bank belikan harta. Bank dibelikan harta oleh pelanggan. Bank yang membelikan harta itu kepada pelanggan. Kedua, macam benda ni sudah dipersetujui oleh pelanggan dan pihak bank. Jadi, tak boleh kata tidak, tak boleh kata ya. Sebab mereka dah mempersetujui antara satu sama lain. Jadi, harta yang dibeli tu tersebut meliputi membayar kos asal harta tersebut dan tambahan untung bank. Oleh itu, pihak bank akan menjual harta tersebut kepada pelanggan mengikut persetujuan yang telah ditetapkan. Okey. Kita pergi ke bentuk yang seterusnya, iaitu bentuk yang keempat, iaitu bentuk pembiayaan memperolehi harta berasaskan jualan harga tangguh. Apa pula harga tangguh ni? Okey, kita pergi bersama-sama, kita belajar bersama-sama, iaitu dalam urusan menangguhkan pembayaran, nama pun harga tangguh. Dalam urusan menangguhkan pembayaran telah dinyatakan dalam surat kredit berasaskan jualan dengan tambahan untung al-murabbahah. Jika ada pelanggan yang menginginkan kepada penangguhan, jika pelanggan nak buat penangguhan bayaran harta tersebut pada tempoh yang tertentu, atau menyelesaikan harta tersebut secara berangsur-angsur. Berangsur-angsur ni bukan dikira kata hutang ke apa, tapi sebabkan dia bayar lambat, bayar sikit-sikit, jadi boleh dikatakan sebagai tangguh juga. Maka pihak bank akan melakukan kerjanya berlandaskan hukum jualan harga tangguh. Okey, pihak bank juga ambil kepada ciri-ciri harga tangguh ini, iaitu yang pertama, harta yang dikehendaki oleh pelanggan akan dibeli oleh pihak bank terlebih dahulu. Bank dan pelanggan mencapai persetujuan dengan tempoh penangguhan bayaran atau cara bayaran secara ansyuran. Ansyuran bayar sikit-sikit lah. Pelanggan membeli harta yang dijual oleh pihak bank dengan harga yang ditetapkan oleh kedua-dua belah pihak semasa persetujuan tersebut, yang berasaskan dengan kos asal harta tersebut dibayar oleh pihak bank terlebih dahulu dan tambahan untung bank. Seterusnya, kita pergi kepada pembiayaan memperolehi kegunaan atau khidmat harta berasaskan sewa pula, sewaan. Okey, jika pelanggan ingin melakukan kaedah sewaan, iaitu kaedah menggunakan barang dengan membayar harta milik orang. Okey. Maksudnya jika pelanggan nak guna harta sewaan ataupun kaedah sewaan, bank boleh membiayai pelanggan dalam memperolehi kegunaan ataupun khidmat sesuatu jenis harta tersebut berpandukan hukum sewaan, hukum yang dikatakan tadi. Ini berlandaskan hukum syara. Terdapat beberapa langkah untuk mencapai pembiayaan tersebut, iaitu harta yang ingin digunakan oleh pelanggan dibelikan oleh pihak bank dan bank akan melakukan penyewaan harta tersebut kepada pelanggan mengikut tempoh, kadar sewaan dan syarat-syarat yang lain kepada pelanggan tersebut mengikut perkara yang telah dipersetujui oleh kedua belah pihak semasa persetujuan masing-masing. Okey, itu mengikut hukum sewaan. Kita pergi kepada hukum yang keenam ataupun bentuk yang keenam, pembiayaan memperolehi harta berasaskan sewa jual, iaitu al-ijarah thumma al-bai'. Okey, itulah bahasa Arab lah. Ini kita bagi usul hukum berasaskan sewa jual. Okey, bagi pelanggan yang memiliki harta bayaran kepada pembiayaan, kegunaan dan khidmat sewaan pada akhir tempoh sewaan, pihak bank akan menyediakan kemudahan tersebut berlandaskan kepada hukum sewa jual. Okey, terdapat beberapa langkah-langkah utama yang diperlukan dalam kepada pelanggan untuk pihak bank membelikan harta dia, dan pelanggan akan diberikan sewaan
terhadap harta yang dibelikan oleh pihak bank tersebut mengikut tempoh keadaan sewa dan syarat-syarat yang lain yang seperti kita cerita kat atas itulah. Okey, harta berkenaan akan dijual oleh pihak bank kepada pelanggan mengikut persetujuan kedua-dua belah pihak dengan ambil kira kepada jumlah bayaran sewaan yang diselesaikan oleh pelanggan sebagai separuh daripada harga tersebut. Okey, yang ketujuh kita pergi kepada pembiayaan kehendak modal pusingan. Modal yang pertama tu modal pusingan berasaskan jualan dengan tambahan untung. Okey, pelanggan-pelanggan akan diberikan kemudahan oleh pihak bank iaitu dengan membiayai modal pusingan yang dikehendaki. Okey, bank akan berikan kemudahan dengan membiayai modal tersebut. Modal pusingan ini akan diberikan kepada pelanggan terutamanya digunakan untuk membiayai kehendak modal tersebut bagi mendapatkan stok inventory alat ganti bahan-bahan mentah yang akan digunakan semasa projek tersebut. Okey, seterusnya kemudahan modal pusingan ini telah dilakukan pembiayaan mengikut hukum jualan dengan tambahan untung. Okey, jualan dengan tambahan untung. Kaedah pembiayaannya ini terdapat juga langkah-langkah yang perlu diikuti oleh pelanggan iaitu pelanggan akan dibelikan barang yang dikehendaki oleh pihak bank. Pelanggan akan membeli barang yang dijual oleh pihak bank tersebut dengan harga yang telah dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. Daripada barang tersebut kod asalnya telah dimiliki iaitu dibayar oleh pihak bank dan juga tambahan untung bank juga dimiliki awalnya oleh pihak bank. Okey. Sekian untuk tajuk jenis-jenis pembiayaan dan pelaburan. Kesimpulan yang dapat kami ambil dalam pembelajaran sistem perbankan Islam iaitu sistem perbankan Islam pada zaman sekarang telah pun mencapai kemajuan pada tahap perkembangan yang telah dilakukan. Okey, terdapat juga beberapa usaha yang telah dilakukan oleh pihak bank Islam paling penting dalam memperkukuhkan sistem perbankan Islam di Malaysia supaya mampu memenuhi permintaan unit-unit ekonomi di Malaysia dan juga supaya dapat merentasi Asia Tenggara. Okey, iaitu dengan lebih khususnya lagi, iaitu lebih tepatnya lagi seperti negara-negara Islam lah yang lain. Hal ini juga sistem perbankan Islam boleh dikatakan setara ataupun sama dengan sistem perbankan konvensional yang lain. Kerana kedua-duanya berak seiring dan maju ke hadapan mengikut tahap perkembangan yang ada di dunia sekarang. Terdapat juga menilai bahawasanya bank Islam ini terdapat perbezaan dengan bank konvensional dari segi konteks bahasa Arab, sedangkan perkara ini sama sekali tidak benar. Okey, seterusnya apa yang kami dapat simpulkan lagi, bank Islam ini ataupun perbankan Islam ini telah diterima umum dan ia juga telah menjadi satu industri yang besar dan amat bergunalah dalam mewujudkan keadilan. Setiap insan perlu bijak ataupun perlu adil dalam memegang tanggungjawab tersebut dalam memilih sistem perbankan yang mampu digunakan oleh semua orang dalam menyelesaikan masalah ketidakadilan yang dilakukan oleh perbankan di dunia sekarang lah ataupun lebih tepat di Malaysia. Dengan memilih perbankan Islam akan lebih memastikan mengenai nilai-nilai murni itu akan dijaga dengan baik dan akan dijaga dari segi nilai-nilai murni dia, masyarakat akan juga memiliki keadilan yang seutuhnya. Oleh itu, dengan perkara yang telah dinyatakan dan dibincangkan di atas tadi, terbukti bahawasanya perbankan Islam mempunyai kelebihan tersendiri terhadap keadilan dan lebih menguntungkan kepada semua pihak. Jadi, sampai di sini dulu tajuk yang kami akan bincangkan. Terima kasih kepada Ustaz dalam mendengar perbincangan ataupun pembentangan daripada kami semua. Semoga Ustaz diberi keterangan dalam memberi markah kepada kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.